Kita baca sikit daripada syoknya solat, kita sampai tajuk. Tajuk apa tuan-tuan? Ni kena tanya muslimat ni. Okay, kalau kuliah di Masjid Nur Ihsan ni memang kena tanya muslimat biasanya. Dia pencatat minit mesyuarat. Berapa, Kak? Berapa? 100? 112? Tu cetakan mana tu? Saya nak Urwah bin Zubair. Betul? Yang tu? Adab? Isti'azah. Isti'azah. Isti'azah Al-Fatihah. Okey. Sebab dia lain cetakan lain Kita ada 3 cetakan yang berbeza, tiga-tiga tu lain dia punya muka surat. Okey. Dia bila lain muka surat tu maknanya apa? Maknanya ada penambahbaikan lah kan? Itu je lah. Okey, isti'azah isti'azah. Kisah Urwah bin Zubair tu saya dah cerita dah, saya ingat lagi. Bila kita sebut isti'azah, masuk kat sini ni kita dah selesai doa iftitah dalam solat. Dalam solat bila kita dah selesai doa iftitah ni kita sebut betul-betul kan, kita ingat Allah Ta'ala, apa persaksian kita depan Allah Ta'ala dan sebagainya. Seterusnya selesai doa iftitah disebut kat sini sampai waktu untuk mula berbicara dengan Allah Ta'ala. Fatihah kan. Fatihah ni mula kita nak bercakap dengan Allah Ta'ala, yang dalam hadis sebut tentang kita sedang bercakap dengan Allah Ta'ala. Nanti kita akan baca hadis dah. So dia dialog dengan Allah Ta'ala. Fatihah ni memang dialog kita dengan Allah. Jadi sebelum kita nak berbicara dengan Allah Ta'ala, kita kena ingat di sana ada satu makhluk yang simpan rasa benci, dendam pada kita, iaitu setan. Setan memang didendam dengan kita. Dia diperintahkan untuk sujud tapi dia sombong. Dia tak mau. Dah kali dia dihalau. Bukan sekadar dihalau dari syurga dia dihalau daripada rahmat Allah. Dilaknat. Jadi perkataan laknat tu maksudnya jauh daripada rahmat. Sekarang ni kita solat, kita cari rahmat Allah Rahmat Allah, kasih sayang Allah bercucuran pada kita. Lepas tu kita pula boleh berdialog dengan Allah Ta'ala tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita boleh berdialog dengan Allah. Mana setan tak jealous? Setan ni dia memang confirm jealous pada kita. Sebab kita boleh benda tu, dia tak dapat. Sebab salah dia tu sampai dia dilaknat. Jadi memang dia akan jealous dengan kita. Jadi kita bila nak solat ataupun bila kita nak baca Fatihah, kita kena ingat dulu benda ni. Kita kena ingat kata setan tu ada. Dan setan memang akan cemburu dengan kita. Dia akan buat sesuatu untuk kita juga jadi macam dia, dijauhkan daripada rahmat Allah. Jadi kita mesti minta lindung dengan Allah daripada makhluk yang begini, makhluk yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Jadi bila kita nak solat, memang dia akan berhelah untuk lalaikan kita. Jadi apa cara dia? Tentulah antaranya adalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan Allah Ta'ala sendiri suruh tu, fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Bila nak baca Quran, minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi mudah-mudahan syaitan tak boleh nak kacau kita. Itu sebablah sunnah untuk baca isti'azah pada setiap kali sebelum baca Fatihah, pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Setiap rakaat kita nak baca Fatihah, maka setiap rakaat juga kita baca isti'azah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma pada rakaat yang pertama itu lebih dituntut. Bukannya rakaat kedua tu tak sunnah. Semua rakaat sunnah, tapi rakaat pertama tu lebih dituntut. Makna kata kalau nak cepat, paling kurang rakaat pertama bacalah Auzubillahi minasyaitonirrajim tu. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat bolehlah skip. Contohlah kita nak cepat kan. Tapi kalau kita ada masa, maka bacalah isti'azah pada setiap rakaat.
Sebelum baca Fatihah, baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, berusaha bersungguh-sungguh mohon perlindungan daripada Allah. Siapa yang mohon perlindungan dengan Allah, dirinya akan selamat daripada tipu daya syaitan. Lihatlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seluruh jiwanya diserahkan kepada Allah. Hanya dengan melihat bayang beliau pun syaitan dah lari bertempiaran. Ini orang yang hebat, syaitan pun takut dengan dia kan. Dalam ayat tu surah Al-Hijr, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tak ada kuasa atas mereka. Laisa laka alaihim sultan. Kau tak ada kuasa pun atas mereka. Maksudnya kau tak mampu. Jadi sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala ajar kita juga untuk confident lawan setan. Sebab banyak orang yang dia takut terlajak dengan setan ni. Takut sangat dengan setan. Macam setan tu ada kuasa atas dia. Jadi takut pada setan tu salah. Sedar setan nak kacau, itu betul. Tapi jangan takut pada setan. Jadi takut tu salah. Sebab Allah Ta'ala sebut, hamba aku ni, engkau tidak ada kuasa pun atas mereka. Kecuali daripada illa manittaba'aka, kecuali orang yang ikut engkau. Manittaba'aka, orang yang ikut engkau. Minal ghawin, di kalangan orang yang sesat. Jadi banyak orang tu yang pilih nak ikut engkau. Orang tu engkau ada kuasa lah atas mereka. Kau boleh tunjuk apa saja, dia akan ikut lah. Sebab dia memang pilih untuk ikut engkau. Ya kan? Banyak macam kita sendiri, kita ni sama-sama kita ni, okey, ada seorang bangun, dia kata okey, siapa nak ikut saya, jom. Jadi orang yang bangkit untuk ikut dia sajalah yang dia ada kuasa. Orang lain dia tak ada kuasa. Nak pergi kedai depan contohnya, maka dia je lah yang boleh tunjuk pergi ke kedai. Orang lain tidak. Orang yang bangkit jalan dengan dia sajalah yang dia boleh tujukan ke kedai. Orang lain takkan dapat. Sebab manusia ni dia ada pilihan. Jadi kita kena ingat itu. Bila kita nak baca Fatihah, kita kena ingat yang sebenarnya setan ni tak ada kuasa pun pada kita. Confident tu kena ada. Sebab ada orang bila dia was-was terajak ni, dia berasa takut ni, akhir sekali dengan ketakutan itulah setan gunakan peluang untuk was-waskan dia lagi. Dia duk teringat kata nanti setan kacau aku, nanti dia dah ada sangka buruk tu dah ada dah. Jadi akhirnya dia payah nak khusyuk dalam solat. Nak khusyuk dalam solat kena ada confident juga. Kena ada confident, bukan over confident, tapi kena ada confident. Setan tak boleh kacau aku. Kena ingat tu. Lagi pusat sebelah tu, perangkap setan tu lemah. Itu pun kena ingat. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Memang Allah Ta'ala ingatkan kita. Bahkan Allah Ta'ala sebut tu, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah pengikut-pengikut syaitan. Sebab sesungguhnya tipu daya syaitan ni lemah. Hanya Allah ingatkan kita, memang sebenarnya kita ni boleh lawan. Boleh lawan. Dari segi psikologinya, memang ayat-ayat ni dia mendatangkan keberanian. Orang yang beriman berperang tu pada jalan Allah. Jadi dia hebat. Orang yang kafir berperang pada jalan taghut. Maka perangilah tentera-tentera syaitan. Sebab syaitan ni tipu daya dia lemah. Kau perang atas nama Allah, mereka perang atas nama syaitan. Syaitan pula lemah. Hanya kau boleh menang sepatutnya. Macam tu dah. Jadi dia bagi semangat pada kita. Bila syaitan mampu memperdayakanmu, maka malulah kamu pada diri sendiri. Bukan kita jadi takut, tapi patut jadi malu. Apalah aku ni, setan punya lemah pun aku kalah juga. Itu maksud ayat tu sebenarnya, ya? Maknanya aku ni nampak je hebat, gagah, tegap, tapi budak sekali pukul je tersembam aku, jatuh tersungkur. Malu lah kan. Kalau ada abang sado tunjuk kata dia hebat sangat, sekali budak jentik sikit dia dah tersungkur, malu. Itulah kita, tunjuk hebat, tapi setan kacau, kita terpengaruh. Sedangkan Allah dah kata setan tu lemah. Maknanya kita ni dengan yang lemah pun kita boleh kalah. Maknanya tak usah act lah, tak usah ada tunjuk hebat lah kita ni. Macam tu lah. Kenapakah ialah syaitan itu lemah? Jawapannya kerana tali tipu dayanya dah diketahui. Dunia sementara, harta, pangkat, kedudukan, keinginan syahwat. Maknanya dah tahu dah, lemah lah maknanya.
Dia punya strategi dia semua kita tahu dah. Kan? Strategi dia kita tahu dah. Jadi kalau ikutkan peperangan, kalau kita tahu strategi musuh tu secara automatik jadi lemah. Kan? Sebab kita dah tahu dah strategi dia apa. Sebab strategi ni benda kena rahsia. Kan? Sebab kekuatan seseorang tu atas strategi dia juga. Jadi bila strategi habis cerita kat musuh, kita jadi lemah. Setan punya strategi kan semua kita tahu. Strategi setan ni dah diceritakan oleh Nabi SAW secara detail lah. Dalam Quran dah cerita dah semua strategi setan. Maknanya dia punya taktik tu dah diketahui dah. Kalau orang nak bergusti, musuh dia tu dia dah tahu dah nak tumbuk belah kanan ke, nak tumbuk belah kiri ke, nak tumbuk atas ke, nak tumbuk bawah ke. Dia dah tahu dah. Confirm dia menang je sebab dia dah tahu dah. Musuh tu nak tumbuk belah kanan, dia ngelak belah kanan, dia tumbuk belah kiri, contohnya kan. Dia dah tahu dah. Dia dah baca dah strategi dia ni. Aku tahu dah. Dia ni kalau pukulan pertama dia mesti pergi belah kanan, contohnya. Jadi aku mengelaklah belah kanan dia. Aku tumbuk dia belah bawah dia, contoh. Maksudnya dah ada dah strategi tu. Macam lemah lah orang tu. Walau hebat macam mana pun nampak dia di sisi manusia, tapi sebenarnya dia lemah. Okey. Cumanya kita lah dah tahu strategi dia macam tu, kita ikut juga. Seseorang yang masuk dalam solat sibuk berfikir tentang perniagaan dia, tentang tugas dia, kerja dia, pangkat kedudukan, tentang hubungan dengan manusia, dengan keluarga dan sebagainya, urusan makan minum, apa-apalah. Semua benda dia tahu dah, kata ni semua jalan setan nak perdaya. Tapi dia buat juga sebelum solat, dia fikir benda tu. Maka setan pun dapat rantai hati dia dengan segala perkara tersebut. Kan? Jadi tutup ruang hati kita rapat-rapat daripada dimasuki oleh syaitan. Dunia ni kena buang jauh-jauh sebelum solat lagi. Kan? Kalau kita masih lagi ingat, kita sendiri yang mendedahkan diri kita supaya syaitan boleh kacau. Kita tahu dah musuh tu, contohlah tadi orang gusti tu, dah tahu dah kata orang tu nak tumbuk belah kanan. Dia pula sua pula belah kanan dia. Dia pergi sua pula. Memang saja nak kena tumbuk lah. Gitu je lah. Dah tahu dah strategi musuh tu macam mana, buat juga, biar je. Tak apa, aku tahan. Contoh. Jadi akhir sekali kita yang rugi. Solat kita jadi entah ke mana. Kita ingat lagi benda ni. Dan ni orang dah tengok cerita-cerita bersiri macam-macam lah. 7 hari mencintaimu lah, apalah. Duk tengok benda tu, nanti solat, sebelum solat dia teringat lagi pelakon-pelakon tu apa semua. Habis. Dalam solat tu dia teringat lagi, teruk betul lah mak tua dia tu, ya Allah. Dalam solat dia punya, unjuklah aku tak ada mak mentua macam tu. Nanti lagi aku pula ada menantu, jangan aku jadi mak mentua macam tu. Walaupun nampak macam baik kan, ambil pengajaran orang kata, hikmah. Tapi dalam solat yang dia fikir benda tu. Siapa ada Netflix tengok Ertugrul pula. Ertugrul 500 episod, ambil. Bukan 7 hari lagi dah. Sampai 500 episod apa cerita. Walaupun ceritanya bagus, walaupun ceritanya penuh dengan pengajaran, tapi dalam nak solat tu duk fikir benda tu juga. Habis kita yang mendedahkan diri pada syaitan. Okey. Seterusnya, Al-Fatihah terkandung padanya jutaan rahsia. Ni semua kita tahu sebenarnya. Fatihah memanglah rahsianya penuh. Jiwa telah dibebaskan daripada belenggu selainnya. Allah Ta'ala jadi pendinding daripada gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kan? Kita jadikan Allah sebagai pelindung kita daripada syaitan. Maka mulakanlah bicara dengan Allah dengan menanti rasa cinta pada hambanya. Allah tahu kelemahan kita untuk masuk berbicara dengannya. Lalu dia mengajar kepada kita peringkat-peringkat dalam menjiwai kemanisan berbicara dengan Allah. Dan Allah mengajar kita supaya memulakannya dengan kalamnya yang mulia, surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni kira permulaan bagi solat untuk kita terus masuk dan tenggelam dalam solat. Fatihah ni sebab dia berbicara dengan Allah tu, dia jadi intro. Nama pun Fatihah kan, introduction, pembukaan. So pembuka untuk kita berbicara dengan Allah ni Fatihah. Sebab majlis ilmu pun kita mula biasa dengan Fatihah ataupun apa-apalah benda-benda baik kan. Benda-benda baik ni kita mula Fatihah tu bisiril Fatihah kan, semua dengan Fatihah. Sebab dialah yang membuka
antara kita dengan Allah Ta'ala, hijab antara kita dengan Allah Ta'ala, kan? Al-Fatihah pembuka kepada segala perkara paling istimewa umul kitab ini, merupakan pembuka bicara bersama Ar-Rahman. Surah ini juga dikenali sebagai penyembuh, menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani. Syifa, kan? Surah Al-Fatihah nama antara nama kepada nama surah Fatihah. Munasabahlah sesiapa yang menghayatinya akan memperolehi ketenangan jiwa, kerana padanya terdapat jutaan rahsia. Mereka yang dekat dengan Allah, sentiasa berhubung dengannya, akan merasainya. Maknanya Fatihah tu cukup dirasai, kan? Allah bukakan kefahaman kepada hamba yang dekat kepadanya. Kan disebutkan Al-Quran ini rahsianya kan pada Al-Fatihah. Jadi maknanya bila kita baca Al-Fatihah, dia memang akan rasa lain macam. Dia rasa sungguh-sungguh, ini memang luar biasa. Surah Al-Fatihah surah yang luar biasa. Jangan sekali-kali kita rasa Al-Fatihah aja. Bukan. Fatihah ni kan Ummul Quran ni, ibu pada Al-Quran. Memang paling besar sekali ni Fatihah. Fatihah ni surah paling utama dalam Quran. Bukan surah paling lekeh, surah paling utama Al-Fatihah. Jadi bagi siapa yang rasa Fatihah ni hebat, itu antara tanda dia dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab dia rasa kata dia punya dialog dengan Allah Ta'ala dan sebagainya, dan Allah yang seru kita dan sebagainya. Okey, mudah-mudahan kita di kalangan mereka yang dapat rasa rahsia Al-Fatihah. Okey, hadis yang panjang tu. Hari ini panjang, kita baca sikit insya-Allah sempat. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fa hiya khidaj. Siapa yang solat tak baca Ummul Quran, maka solatnya tidak sempurna. Nabi ulang 3 kali. Salasan ghairu tamam, tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, maka ditanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, kami solat belakang imam. Faqal iqra biha fi nafsik, maka bacalah dalam hati kau. Maknanya imam kan baca Fatihah kuat kan, jadi kita ni kena baca Fatihah ke tidak? Tadi kan dalam hadis tu Nabi kata siapa yang solat tak baca Fatihah tak sempurna. Jadi orang tanya pada Sayyidina Abu Hurairah, habis kami yang solat belakang imam ni macam mana? Maka Sayyidina Abu Hurairah kata apa? Bacalah dalam diri kau, maknanya baca pelan-pelan, baca senyap. Kan kita baca, kalau imam baca Fatihah lepas amin, kita baca Fatihah pula kan. Maknanya kita kena baca Fatihah juga, bukan tak baca. Seterusnya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain, aku membahagikan solat. Masuk kat sini Al-Fatihah sendiri tu sebenarnya. Allah Ta'ala letakkan Fatihah, solat tu maksudnya Al-Fatihah. Aku bagikan antaraku dan hambaku dengan 2 bahagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa iza qala al-'abdu, apabila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala athna alayya abdi, hambaku memujiku lagi ataupun mengagungkan aku. Athna ni sebenarnya pujilah. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa qala marrah fawwada ilayya abdi, dia menyerahkan dirinya kepadaku, hambaku menyerahkan kepada aku. Okey. Seterusnya, apabila dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qal hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qal hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Allah, kalaulah kan kita solat, kita bayang Allah Ta'ala jawab. Sebab Nabi SAW tidak berdusta.
Nabi tak berdusta. Allah jawab apa yang kita sebut. Apa yang kita sebut ni Allah Ta'ala berbangga pula di hadapan para malaikat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kan? Allah bagi tahu pada malaikat, hamba aku puji aku. Kan? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Ihdinas siratal mustaqim. Hamba aku minta dan bagi dia apa yang dia minta. Ya. Tuan-tuan, kalau kita lah, contohlah kita baca surat anak kita. Kita akan rasa seronok. Anak kita puji dia, tapi dia ada nak minta dia puji, tu ada makna. Tapi kita akan seronok juga tu. Tengok ni anak kita, yang kita berbual suami isteri, anak kita kata kita gini-gini kan, gini-gini. Nanti dia nak minta, tak apa, bagi kat dia. Bagi kat dia. Tu baru dialog antara mak bapak dengan bila baca surat anak dia. Lah ni kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang maha berkuasa, maha memberi. Kita baca-baca ni Allah Ta'ala jawab. Kalau ikut kita ni tak layak pun kita ni nak Allah Ta'ala jawab apa kita cakap, dengan dosa kita dan sebagainya kan. Kita ni tak layak pun sebenarnya nak dapat jawapan daripada Allah Ta'ala, sebab punya banyak dosa, banyaknya silap kita pada dia. Tapi tiba-tiba Allah jawab juga kita setiap kali kita baca. Tapi kita kena rasa lah. Kalau kita baca Fatihah macam tu je leweh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak rasa apa kan. Dia jadi tak terbuka lah rahsia Al-Fatihah tu. Tapi kalau kita berasa ni dialog aku dengan Allah, Allah jawab. Tuan, orang mesej, kita mesej orang tak jawab, kadang terasa dia blue tick aku dah. Istilah blue tick ni, saya Allah, blue tick ni. Dia baca dah tapi tak mau jawab. Kan kadang sampai macam tu kita kata. Maknanya macam big deal sungguh lah kalau orang tu baca tak mau jawab. Padahal siapa pun kita ni. Tapi bila kita mesej orang tak jawab, kadang kita terasa. Ada seorang tu dia mesej ni, ada lah ni tengok live saya ni katanya. Dia mesej saya tak perasan. Sebab saya mesej banyak masuk kan. Jadi kita kuliah 2 jam. Orang tu kalau dia mesej tu waktu sebelum kita kuliah tu, lepas 2 jam mesej dia duduk bawah lah. Kita pun tak nampak kan. Jadi lepas tu dia mesej lagi 2-3 hari lepas tu dia mesej lagi. Dia mesej lagi pun tak kena time juga. Bila kita baca duduk bawah dah. Tapi dia tak adalah terasa dengan saya. Cuma dia buat apa? Dia kata saya sibuk cari nombor ustaz, kau ustaz tukar nombor baru, dia kata. Kan? Carilah kata ustaz tukar nombor kot. Ustaz tak baca-baca mesej saya ni. Mesti ustaz tukar nombor. Ada gitu kan. Jadi dia mencarilah, dia cari. Bila dia jumpa saya, dia cerita lah. Saya pun carilah mesej dia. Ya Allah, bawah sekali dah. Jauh ke bawah. Okey, itu baru antara hamba dengan hamba, kan? Dan juga maknanya dia akan usahakan juga untuk cari nombor baru, untuk berhubung juga dengan kita. Dan mesej tu bukanlah mesej yang terlampau perlukan jawapan pun. Kadang-kadang mesej tanya khabar je. Assalamualaikum ustaz, apa khabar? Ini bukanlah hebatlah, jawablah, yang penting ni jawablah kan. Tapi kalau maknanya tak jawab pun tak adalah jadi hidup tu jadi tak sempurna. Kan? Aku hidup tak sempurna 2-3 hari ni sebab apa? Ustaz tak jawab, aku tanya apa khabar. Tak mungkin lah kan. Jadi tapi tetap dicari kan. Itulah seorang kawan kan. Orang yang nak kan, itu biasalah, baguslah. Itu akhlak yang baik. Tapi kita dengan Allah jawab. Kita pula yang tak peduli jawapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayang, kita mesej pada orang, tanya khabar dia jawab, kita pula yang tak baca. Itu baru tanya khabar. Cuba kita minta sesuatu pula. Minta benda yang penting sangat-sangat. Nak minta tolong, tuan boleh tak tolong saya perlukan sangat-sangat ni duit ni. Tuan boleh tak tolonglah, bagilah saya RM500. Contoh. Dia pun jawab, boleh, main nombor akaun, saya transfer. Kita yang tak baca mesej tu pula. Buat bodoh je. Padahal dia minta nombor akaun. Patut kita waktu tu celapak terus hantar terus nombor akaun 3 bank sekali kita hantar nombor akaun kan. Tu kita. Ni tak peduli.
Bila orang tanya dia tu tak tolong ke? Entah. Padahal kita yang tak peduli pertolongan dia. Okey, itu baru manusia. Itu baru RM500. Ini kita minta pada Allah segala-gala kebaikan dunia akhirat. Allah jawab, kita pula yang tak peduli. Lagi dahsyat, lagi sombong kita ni. Ya kan? Jadi memang sangat-sangat dialog Al-Fatihah ni memang sebenarnya satu perkara yang apabila kita solat, kita berasa Allah Ta'ala jawab ni, dia akan jadi lain. Kita dah tak peduli dah benda lain. Tu yang khusyuk tu. Khusyuk dia akan main bila kita rasa kita sedang berdialog dengan Allah. Kita bersembang dengan orang pun kadang kita tak ingat dunia dah. Tak perasan dah kiri kanan kita apa jadi. Ini kan pula kita sedang berbual tu dengan Allah Ta'ala. Kali kita boleh pula peduli benda lain. Kan macam pelik kan. Khusyuk tu dia akan datang apabila kita berasa kita memang berdialog dengan Allah. Allah jawab aku cakap ni. Bukan aku cakap seorang, bukan aku sekadar baca jampi serapah, ritual semata-mata, bukan. Aku baca ni memang aku sedang bercakap dengan Allah. Allah jawab aku punya percakapan. Di waktu tu tak ada lah kita nak fikir benda lain, nak ingat dunia, ingat keluarga, ingat apa semua dah tak ada. Ni kena latih lah, kena latih. Latihan tu bermula daripada sebelum solat yang kita dah bincang sebelum ni lah. Okay, insyaAllah nanti bulan depan kita akan sambung berkenaan Fatihah tu sendiri, setiap satu ayat tu macam mana nak jadikan khusyuk dengan setiap satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kita bukan tafsir, ni bukan kuliah tafsir, tapi lebih kepada bagaimana nak khusyuk dalam solat dengan surah Fatihah tu sendiri, insyaAllah. Wallahu a'lam. Tak ada soalan hari ni. Biasa kertas sampai dah ke depan. Dia sebab COVID kot. Alah, tak, saya tanya kertas dulu. Kalau ada kertas ke depan. Ke ada SOP, tak boleh kertas, tak boleh ulur ke depan. Sila saya. Okey. Ambil separuh je kan. Ambil separuh yang kedua kadang-kadang. Okey. Saya tak bagi pendapat saya sebab saya tak layak bagi pendapat dalam hukum fiqh ni. Tapi apa yang disebutkan secara jelas oleh para ulama fiqh. Contoh Imam An-Nawawi bila sebut benda ni, isu ni Imam Nawawi sebut tentang membaca separuh-separuh ayat. Maknanya mana yang lebih afdal antara membaca separuh surah yang panjang dengan membaca satu surah walaupun pendek. Mana yang lebih afdal? Imam Nawawi kata secara jelas dalam mazhab Syafi'i mengatakan satu surah walaupun pendek lebih afdal daripada potongan-potongan surah walaupun panjang. Jadi contoh nak ambil separuh surah Al-Jumu'ah contohnya kan. Ambil daripada separuh yang kedua saja. Dengan baca surah Sabihis contohnya. Lebih baik baca surah Sabihis. Sebab mungkin alasan dia kenapa baca separuh tu sebab tak dan kalau nak baca daripada awal. Jadi kita ambil yang ujung je lah. Ambil yang idza nudiya lis-solah tu kan. Ambil yang tu je lah. Sebab dia ada kaitan dengan Jumaat. Sebenarnya lebih afdal gantikan dengan surah Sabihis, baca sampai habis. Sebab kalau masa dia lebih kurang sama, baik ambil satu surah yang tu, satu surah yang lengkap. Satu surah lengkap lebih afdal daripada separuh surah ataupun sebahagian surah yang tak lengkap. Kecuali apa dia? Kecuali bagi orang yang memang contohnya dia sedang menghafal, dia sedang murajaah, kan, mengulang hafalan tu. Jadi dia mengulang hafalan dia waktu dia jadi imam. Ulang tu satu. Ataupun yang keduanya dalam solat istisqa. Solat gerhana, khusuf dan juga kusuf. Solat gerhana baca 200 ayat contohnya. So 200 ayat tu tak habis surah Baqarah. Jadi tak sempurna satu surah. Tak sempurna satu surah tidak ada masalah sebab nak ambil sunnah, ambil 200 ayat tu. Maka tu tak ada masalah. Yang ketiga, bagi seorang guru. Bagi seorang guru yang membaca ayat tertentu sebab apa? Sebab nak bagi peringatan pada anak murid. Jadi dia baca tu
Mudah-mudahan anak murid aku faham daripada ayat Quran, kan? Dia bukannya niat bercakap dengan anak murid tak, dia baca Quran, tapi ayat yang aku baca ni dia ada signifikan pada anak-anak murid aku. Tapi syarat dia anak murid kena faham lah. Sebab ada seorang guru saya, Masya Allah, asal dia solat je, bila majlis ilmu kami pengajian, dia jadi imam, dia akan baca ayat Zuyyina linnasi hubbus syahawat, surah Ali Imran. Dihiaskan bagi manusia mencintai hawa nafsu daripada macam-macam gini-gini, daripada orang perempuan, daripada harta benda yang banyak, tanah yang banyak, binatang tunggangan yang banyak, apa semua. Dia baca ayat tu tiap minggu. Kuliah pengajian kami tu waktu tu hari Jumaat malam Sabtu. Jadi kami mengaji dengan dia bertahun-tahun. Kami mengaji kitab Imam Al-Haddad, Imam Abdullah bin Al-Haddad. Imam Abdullah bin Al-Haddad hari Jumaat malam Sabtu, macam saya sebut tadi, Isyak dia akan baca surah Ad-Duha dan Al-Nashrah. Tok Guru ni tak pernah baca tu, kan? Dah bertahun-tahun dia buat macam tu. Last sekali dia cakap, dia kata saya ni, dia kata tiap-tiap minggu saya baca ayat ni, tak ada seorang pun mai jumpa saya tanya kenapa saya baca ayat ni, kenapa tak baca apa Imam Haddad ajar. Tak ada seorang pun, kata. Sedangkan saya baca ayat ni sebab nak peringatkan korang semua, datang semua dengan kereta besar-besar, dengan harta yang begitu banyak, rumah banglo semua besar-besar semua, tapi duk rasa kata itulah dia kepentingan ataupun keutamaan dalam hidup. Sedangkan Allah Ta'ala sebut itu hanyalah kesenangan dunia yang sementara. Jadi dia bacakan ayat tu sebenarnya nak peringatkan kita tiap-tiap minggu. Tapi sebab anak murid seorang pun tak ada yang cerdik betul, kan? Jadi tak sampai mesej tu. Dah kali dia yang kena tanya, hampa tahu tak sebab apa aku baca benda ni tiap-tiap minggu lepas bertahun tu, lepas berapa tahun. Jadi sebenarnya kadang-kadang Tok Guru kita bila dia baca satu ayat, dia ada sebab, dia ada mesej. Kita cerdik, kita tanya dia, Tok Guru, awak Tok Guru baca ayat ni ya? Kenapa selalu baca ayat ni? Kenapa selalu sangat Tok Guru baca ayat ni? Mungkin ada rahsia dia. Rahsia tu kita dapat bila kita tanya, ataupun kita cari ayat ni apa makna dia. Kita pun cari tengok ayat ni, oh patutlah Tok Guru baca kata kat aku punya. Betul. Yang tu lain, yang tu tak apa. Tapi secara umumnya, menjawab soalan tadi, secara umumnya baca satu surah yang lengkap lebih afdal, walau pendek, walau surah tu pendek. Jangan rasa alah tu ayat lazim je, kita jadi imam ni kenalah baca surah Baqarah ke Ali Imran ke apa, baca Baqarah takkan nak baca satu surah kan. Satu muka surat baca, smart sikit, kemas sikit. Jaga-jaga takut dia dah jadi ujub kat situ, jadi riak, bahkan tak menepati pun apa yang lebih afdal. Suara sedap mana pun kadang-kadang jadi ujian ni pada suara imam yang suara sedap. Suara yang sedap macam mana sekalipun, baca satu surah yang lengkap lebih afdal daripada duk baca tebuk sana tebuk sini dan sebagainya. Okay? Ini bukan pandangan saya, bukan pendapat saya. Jangan kata tu pendapat Ustaz Said, tak. Saya kata inilah dia dalam mazhab Syafi'i. Tak percaya, rujuk kitab-kitab Imam An-Nawawi contohnya, secara jelas sebut benda ni. Kan? Okey. Seorang yang sembahyang berjemaah dia tersilap dalam bacaan Fatihah. Contohnya nak sebut qaf, dia sebut ain. Sebut ghin. Silap. Tak nampak titik. Adakah bacaan dia ditanggung oleh imam atau dia kena ulang sebutan tu? Apa dia? Qaf kat Fatihah apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tukar jadi ihdinas siratal mustaqim. Okey. Kalau salah tu memang salah yang mengubah terus makna, maka dia kena ulang. Dia bukan imam tanggung. Imam tanggung ni dalam mazhab Syafi'i, Fatihah tu kalau tak dan habis Fatihah ketika kita masbuk, itu saja keadaan imam tanggung Fatihah, makmum. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam tu adalah bacaan makmum. Satu waktu je, iaitu kalau kita masbuk,
kita tak dan habis Fatihah. Kan kita rukuk kan. Itu sahaja keadaan imam tanggung Fatihah makmum. Lain daripada itu, makmum kena tanggung sendiri. Jadi kalau makmum salah, makmum kena ulang. Salah Fatihah, ulang ayat tu. Kalau dah sampai hujung, ulang daripada mula balik. Kalau permulaan yang salah. Kalau rakaat tu salah, dia kena tambah satu rakaat lagi. Sebab rakaat dia tak sah. Bila rakaat tak sah, tambah satu rakaat lagi. Tapi mustaqim dengan mustaqim ni adakah termasuk dalam yang salah tu, yang membatalkan tu? Tengok. Kalau dibaca mustaqim jadi mustaqim, bukan ghin, tapi dia panggil qaful Arab, maka itu tidak membatalkan Fatihah. Dia panggil qaful Arab. Orang Arab sebut qaf huruf G. Orang Arab maksudnya orang Arab di sebelah Hijaz, sebelah Yaman dan sebagainya. Qaf tu dia sebut dengan G, bukan Q. Kita kan qaf Q kan. Dia qaf dia G. Jadi qala jadi ghala. Kalau mustaqim dia akan baca mustaqim. Nama saya orang Arab tak sebut Abdul Qadir, dia akan sebut Abdul Ghadir. Ga. Naqib jadi Nagib. Itu sebablah Profesor Naqib Al-Atas sebenarnya kalau orang Arab sebut. Dia tak sebut Naqib. Okey. Tuan-tuan biasa dengar Al-Said yang As-Sagaf. Kan? As-Sagaf kan? As-Sagaf. As-Sagaf tu apa dia? As-Saqaf. Kan? Dengan qaf. Saqaf ni. Atap, embung, saqaf. Saqaf jadi sebutannya Sagaf dengan huruf G. Kan? Sagaf. Dia ga, dia tak jadi ga, dia jadi ga. Jadi kalau mustaqim dibaca mustaqim, solat masih lagi sah. Solat masih lagi sah. Dia tak batal. Mustaqim dibaca mustaqim, solat masih lagi sah. Ikut ulama mazhab Syafi'i, walaupun ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan tak boleh, tapi solat tu secara umumnya dia jadi sah. Okay. So tak adalah membatalkan. Tapi kalau tukar terus mustaqim jadi mustaqim contohnya kan, itu batal. Okey, wallahu a'lam. Selesai dah pukul 11 pun. Ya. Jadi insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Kitab siapa yang tak ada boleh dapat kat belakang, ada insya-Allah. Kitab Syaratnya Solat pun ada, kitab Hikam pun ada. Cuma kitab ni sebab yang lepas-lepas ni bila saya tak bawa ramai yang minta. Cuma kot dah ada 6 bulan tak ada kuliah, jumpa dah kitab tu. Kot celah-celah mana-mana kan. Dia ada kemungkinan yang tu, ataupun sebab 6 bulan tak kuliah, hilang dah kitab. Kan? Antara dua lah. So kitab ada insya-Allah. Cukup kan kitab kan? Ada kan? Hikam ada. Ambil dah. Dah ambil dah. Okey. Kotlah ada yang belum ambil sebab kan ada separuh. Okey, lepas tu ini sahabat saya Faris bawa apa dipanggil ni? Kalender meja. Kalender meja saya pun tak tengok lagi sebenarnya ni. Dia baru tunjuk pagi ni ah. Dia kata kalender meja ni hijrah kan. Apa maksud kalender meja? Boleh buka ke ni? Boleh. Buka tak minta izin dulu. Okey. Kalender meja ni dia kata bagi percuma. Ya. Muharram. Lepas tu angkat Safar. Macam tu ke pusing? Tunjuklah. Bagus juga. Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir. Ni ikut Jakim ke tak ni? Ikut Jakim. Okey. Sebab handphone kita kadang-kadang dia tak ikut Jakim kan? Okey. Tak apalah, sebenarnya ceritanya tuan-tuan ambil dah. Dia kata bagi free. Buka dia. Macam tu. Bulan 1, bulan Muharram. Tukar ikut bulan. Okey. Minggu depan. Sekarang ni bulan apa? Muharram. Okey.
Okey, tak apalah. So kalender hijrah. Jadi Ustaz Faris ni kata percuma. Dia kata percuma. Cumanya dia kata ada cuma. Cuma mesti ada tetapi punya kalau percuma ni. Dia kata tapinya dia ada NGO. NGO untuk buat kerja-kerja dakwah. Jadi dia kata kalau boleh tu sumbanglah kepada NGO tersebut. NGO dakwah tu yang beliau pengerusikan buat kerja-kerja dakwah, khususnya banyaknya di Kuala Lumpur lah dan juga betul lain. Jadi adalah kerja-kerja dakwah yang mereka buat. Jadi benda ni memang percuma, tapi kalau boleh masukkan dalam duit dalam tabung. Macam tu je lah. Okey. Bersyarat macam tu ke? Bersyarat ke? Tak boleh bersyarat kan? Sedekah tak boleh syarat. Jadi kalau infak lah. Jadi ambil ya, macam tu lah. Right. Selesai. Wallahu a'lam. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli qutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira bi ridha mikal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tina rusulun manun waghfir wastur anta akram man satar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.